Kita ni pun walaupun kita dah jauh dengan Nabi, mesti kita ada dalam pada otak kita tanya, mana cara Nabi ambil sembahyang? Supaya kita cuba sedaya upaya untuk buat sama sebagaimana Nabi buat. Macam mana Nabi sembahyang? Ini sikap sebagai seorang Muslim yang cintakan Rasul dia. Tak? Cinta Nabi ni bukan hanya dengan dakwaan, bukan hanya dengan sambutan, tapi cinta Nabi ni dengan ikut tang. Tak? Dengan kita ikut sepenuh hati. Tu cara yang betul kita cintakan Nabi. Ada orang dia pamerkan cintakan Nabi dengan sambutan. Macam tempat kita dia sambut buat maulud. Tak kira lah. Tak? Ada orang dia pamer cintakan Nabi, dia buat logo-logo tertentu menandakan dia ingat kepada Nabi. Contoh ni kot famousnya logo capal. Tak? Logo capal. Dia nak zahirkan bahawa dia ni cintakan Nabi. Kita kata tu semua andayang-andayang yang dia buat. Tapi yang paling tepatnya orang cintakan Rasul adalah dengan cara dia ikut 100% cara Nabi SAW. Terutamanya dalam beragama. Tak? Dalam beragama. Cara ambil semayangnya, cara semayangnya, cara berzikirnya, cara selawatnya, seluruhnya. Ini baru orang betul-betul cintakan Nabi SAW. Ada pepatah Arab kata benda, dia kata benda, innal muhibba liman yuhibbu muta'. Sesungguhnya orang yang bercinta, orang yang kasih kepada seseorang, dia akan kasih kepada seseorang tu dengan cara dia akan taat pada seseorang tu. Betul tak? Dia akan taat, dia akan ikut sungguh-sungguh. Orang sedang kasih dia minat warna purple. Oh, dia minat warna purple juga. Sebab benda. Kasih dia minat warna purple. Biar dia warna hitam, tak? Kulit hitam legang, pakai warna purple tu tak matching langsung kita kira, tak? Tapi oleh kerana kasih tu minat warna purple, dia minat juga. Macam budak-budak muda minat pemain bola, habis dia ikut belaka. Pemain bola buat fashion rambut lagu mana pun toreh situ, dia toreh situ juga. Buat apa Muti' ataupun muta'. Mana dia patuh, dia taat sungguh kepada orang yang dia kasih, orang yang dia sayang. Maka kita atas dasar kita cintakan Rasul, kita ikut sungguh, kita taat sungguh, kita patuh sungguh bagaimana cara Nabi SAW beragama. Para salaf dulu begitulah cara. Dia bertanya kepada sahabat, mana kok cara Nabi ambil semayang? Maka fada'a bi taur. Abdullah bin Zaid pun minta supaya bawa satu bekas air. Taur ni diterjemah kepada mangkuk ni, bekas air lah, bukan beledi, bukan benda, bekas kecil je, mangkuk. Bitaurin min ma' fatawadda'a lahum wudu'an nabi. Lalu Abdullah bin Zaid pun tunjuk kepada anak-anak murid dia di kalangan tabi'in ini bagaimana cara Nabi berwuduk. Tengok cara dia. Fa'akfa'a ala yadaihi minat taur. Lalu dia pun ambil air daripada, dia tuang air ke tangan dia, tak? Farasala yadaihi thalathan. Dia pun cuci tapak tangan dia 3 kali. Sama macam hadis Uthman, tak? Thumma adkhala yadahu. Selepas dia cuci dah 3 kali tapak tangan dia, barulah dia celup dalam taur tadi, dalam mangkuk tadi. Thumma adkhala yadahu fi taur. Dia masuk, dia celup dalam mangkuk tadi. Famadmada wastanshaqa wastanthara bi thalathi gharafat. Lalu dia berkumur beserta masuk air dalam hidung dan dihembuskan keluar air daripada hidung sebanyak 3 kali. Tak? Dengan 3 cedokan air. Tak? Gharafat ni 3 kali dia ambil air. Sekali dia ambil, dia kumur, dia masuk dalam hidung, dia hembus. Itu cara yang lebih menepati cara ambil sembahyang Nabi. Tak? Kita biasa kita ambil kumur suku 3 kali ya. Lepas tu kita masuk air dalam hidung pula 3 kali. Tu pun ada. Tapi yang lebih kuat lagi dengan cara ni. Tak? Kita ambil dua hadis dalam Bukhari dan Muslim ni, begitu cara dia. Boleh bayang tak guna? Ke kena buat tu tak? Ambil air, kumur separuh, masuk air dalam hidung separuh. Lepas tu, kehet sekaligus. Tak? Itu cara yang lebih kuat dalam bab mengambil wuduk. Sebanyak 3 gharafat. Thumma adkhala yadahu, kemudian dia celup pula dalam bekas. Faghasala wajahahu thalathan, kemudian dia basuh muka dia sebanyak 3 kali.
dia basuh muka dia sebanyak 3 kali. Habis. Thumma ghasala yadayhi marratain ilal mirfaqain. Basuh tangan ni Abdullah bin Zaid tunjuk hanya 2 kali saja basuh tangan. Dia ambil air, dia celup air dalam bekas tu, lalu dia basuh tangan sebanyak 2 kali sahaja. 2 kali je. Tak? Tadi basuh muka 3 kali. Tak? Basuh tapak tangan tadi 3 kali. Tapi basuh tangan ni Abdullah bin Zaid basuh 2 kali. Betul tak gitu cara Nabi buat? Betul kita kata. Sebab Nabi ambil semayang, kadang Nabi basuh 3 kali, kadang Nabi basuh 2 kali, kadang-kadang Nabi basuh sekali. 3-3 ni adalah sunnah belaka. Lebih daripada tu tak betul. Tak, lebih daripada tu, lebih daripada 3 kali bukan sunnah dah. Tak, bukan sunnah. Dan thumma ghasala yadayhi marratain ilal mirfaqain. Dia basuh kedua tangan dia 2 kali sehingga siku dia, thumma adkhala yadahu famasaha ra'sahu. Kemudian dia masuk pula tangan dia dalam bekas tadi. Lalu dia sapuh kepala dia, ra'sahu. Bagaimana cara sapuh? Dalam hadis ni disebut secara terperinci. Fa aqbala bihima wa adbara marratan wahidah. Dia basuh dari depan, disapuh dari depan ni, pergi ke belakang, lalu dia pergi ke depan balik. Fa aqbala wa adbara marratan wahidah, sekali sahaja. Sekali sapuh sahaja kepala dia ni. Dari depan pergi ke belakang, lepas tu dari belakang pergi ke depan balik. Gini cara tak? Sapuh ke belakang, lepas tu ke depan balik. Habis, thumma ghasala rijlaihi ilal ka'bain. Kemudian dia basuh kaki dia, kedua-dua belah kaki dia sehingga buku lali. Ini kaifiat cara Nabi SAW ambil air semayang. Nampak? Jadi kita pun seboleh mungkin usahakan cara ambil semayang kita sama macam cara Nabi SAW ambil semayang. Selinga dalam riwayat yang lain dia masuk dalam basuh kepala. Tak, sapuh kepala tadi. Selinga ni bukan basuh, dia sapuh. Sama macam kepala. Tak. Hak basuhnya apa? Hak basuhnya 3 anggota kita basuh. Muka, tangan dan kaki. Hak tu sahaja kita basuh. Tak? Celup ambil lah. Mana celup ni cedok. Tak? Gharafa ni cedokkan. Kita cedok daripada bekas. Tapi syarat dia basuh dulu sebelum nak cedok. Basuh pertama, mula-mula basuh tapak tangan ni bukan celup. Tuang. Tak? Tuang. Basuh dulu habis 3 kali basuh, barulah kita boleh celup. Baru tak jadi mustakmal. Tak ada dah isu air mustakmal. Ya. Sunnahnya kanang dulu. Baik, nampak cara berwuduk kita, ya? Ya. Tak ada istilah mustakmal dengan syarat tadi kita kata. Dengan syarat basuh dulu tangan kita. Basuh dulu tangan kita 3 kali sebelum kita nak celup mana-mana bekas. Termasuk qollah yang besar. Tak? Qollah kita boleh besar surah ni contoh. Kaedah dia Nabi ajar basuh dulu sebelum nak masuk. Nak celup air dalam air kita tu. Tak? Ini kaedah paling selamat. Tak ditakuti tangan kita ni bernajis ataupun kotor ataupun berkumang. Tak? Maka itu sunnah yang Nabi tunjuk. Nampak tak? Baik, inilah cara kaifiat wuduk Nabi SAW. Hadis-hadis ni menjadi hadis utama dalam bab berwuduk. Tak? Dan hadis-hadis inilah yang diguna pakai oleh para ulama kita. Tak? Termasuk mazhab kita, mazhab Imam Asy-Syafi'i rahimahullah ta'ala. Mazhab Imam Syafi'i ni kita duk pegang basuh gini sahaja kan. Betul dalam mazhab sebut gitu. Tapi tak habis kita ambil. Dalam mazhab tak paling afdal sapuh keseluruhan kepala. Carilah mana-mana kitab fiqh mazhab Syafi'i ini, dia kata afdalnya sapuh seluruh kepala. Tapi kita duk main buah tu amah sangat-sangat dah. Tak pakai dah buah afdal tu, tinggal tu dah buah afdal. Apa afdal? Sebab ni cara Nabi tunjuk. Ada pun sapuh sikit ni pandangan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata sapuh sikit pun sudah memadai. Tapi adakah lengkap sempurna? Tak sempurna.
Sempurna dia sapuh keseluruhan. Apa tak? Sempurna dia sapuh keseluruhan. Masalah kita hanya pegang hak tu sahaja. Tak, dari zaman tadika itu sapalah zaman tua ini, gitulah cara kita ambil semayang. Tak, sapuh gitu saya. Betul memadai. Macam kita sebut bab semayang lah. Kita semayang tak baca surah selepas Fatihah. Sah tak semayang? Sah. Tanyalah mana-mana mazhab pun kata sah. Tapi adakah menepati semayang Nabi? Tak menepati semayang Nabi pun. Kita tak baca doa iftitah, kita tak baca surah selepas Fatihah, kita tak baca zikir dalam rakaat, kita tak baca zikir dalam i'tidal, kita semua hak sunat tu kita skip belaka. Sah tak semayang? Sah. Tapi sempurna menepati sunnah Nabi? La. Tak. Nampak tak? Sekarang ni benda kita nak. Kita sekadar nak lepas semayang sahaja ke, ataupun kita nak kesempurnaan sebagaimana Nabi semayang. Kalau nak kesempurnaan sebagaimana Nabi semayang, buat sebagaimana Nabi buat. Inilah tujuan ulama-ulama fiqh ni. Timbulnya ulama-ulama mazhab apa? Mereka berlomba-lomba untuk menepati cara Nabi. Tu yang jadi timbul khilaf. Imam Syafi'i kata gini, buat apa? Sebab dia ngaji hadis, dia kata gini Nabi buat. Lalu dia tunjuk gini. Imam Hanafi kata, tak, gini aku faham Nabi buat. Faham? Mari zaman kita nak skip habis segala benda tak? Tak kena cara tak? Okey. Itu dalam bab wuduk. Bab yang kedua, sunat melakukan 3 kali atau bilangan ganjil ketika menghirup air atau istinja dengan batu. Habis bab berwuduk kita, ada 2 hadis ni menjadi hadis keutamaan. Hadis-hadis lain hanya pelengkap sahaja. Tak? Hadis doa rasa tak ada lah ni tak? Doa macam kita sebut tu lah. Doa dalam berwuduk ni hanya 2 kali, 2 tempat sahaja. Dah. Doa yang Nabi ajar kepada kita dan Nabi buat serta Nabi ajar, Nabi anjurkan kita buat. Pertama baca bismillah ketika basuh tangan tadi. Tak. Kedua apabila selesai berwuduk, kita ucap syahadah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sampai situ pun ada riwayat dia. Ada riwayat yang tambah Allahumma ja'alni minat tawwabin waj'alni minal mutatahhirin. Ini doa yang warid yang Nabi ajar. Ada pun orang kata masa basuh muka kena baca benda ni, masa qoma kena baca benda ni, masa basuh tangan kanan baca benda ni, masa basuh tangan kiri baca benda ni kan, masa sapu kepala benda ni baca, masa setiap anggota yang dia basuh tu semua ada doa belaka tu. Tak ada satu pun warid daripada Nabi. Nabi tak pernah ajar benda tu. Dah salah ke benda tu? Ikut ikut siapa Dr. Yusuf Qardawi dalam membincangkan isu ni, dia kata menyusah-nyusahkan dalam beragama, dia kata. Ya. Nampak dari sudut tu nampak bagus, tetapi dia seolah kita menyusahkan orang untuk beragama, sedangkan agama ni mudah. Nampak tak? Ini pandangan Dr. Yusuf Qardawi. Kita boleh tengok bila Dr. Yusuf Qardawi bincang tentang sunnah, kitab Sunnah dan Bid'ah. Dia sebut salah satu, dia sebut benda bid'ah ni, benda ni lah. Kita pergi baca benda Nabi tak baca. Minta maaf sebut. Ada setengah-setengah tu imam kalau kita tengok sebelum dia nak akad takbir, sebelum dia nak lafaz niat, dia ada doa-doa tertentu. Dia baca surah-surah tertentu. Tak? Adakah benda ni dianjurkan Nabi? Gini ke cara Nabi semayang? Kita kata tak. Tak. Dah salah ke? Dari sudut kaedah dia tak berapa kena lah kita kata. Sebab seolah-olah kita memandai-mandai dalam beragama. Sedangkan Nabi tunjuk dah guna cara semayang. Tak? Ni luar semayang, betul luar semayang. Bapa mu tak baca kat lain, bapa mu baca masa tu. Kan ada setengah tak imam dia baca surah An-Nas. Tak? Dia baca benda lagi. Adalah beberapa benda yang dia baca, sedangkan tak ada riwayat pun. Riwayat tentang semayang ni, ulama-ulama hadis kumpulkan semua. Ada lebih kurang 500 buah hadis berkaitan dengan semayang kita ni. Dari takbiratul ihram sampailah kita beri salam. Ada lebih kurang 500 buah hadis.
Nampak tak? Tak ada satu pun hadis-hadis ni sahabat cerita bahawa Nabi sebelum nak semayang, Nabi baca qul a'udzu bi rabbin nas, malikin nas, ilahin nas. Nampak? Apa dia mari baca benda ni? Dengan alasan dia nak elokkan was-was. Nak minta berlindung daripada syaitan. Betul ke? Kita kata Nabi ajar kepada kita cara untuk berlindung daripada syaitan. Ketika kita solat. Kat mana kena baca? Dalam semayang lagi. Selepas baca doa iftitah, tak, sebelum kita baca Fatihah, sebelum baca bismillah, Nabi anjurkan kita pada rakaat pertama kita baca a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Satu riwayat. Riwayat kedua, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim. Riwayat ketiga, a'udzubillahi samiil alim minasyaitonir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Sini tepat Nabi ajar cara berlindung daripada gangguan syaitan, daripada bisikan syaitan, was-was syaitan ketika solat. Nabi tak pernah ajar suruh baca Fatihah An-Nas sebelum semayang tadi. Nampak tak? Salah ke Ustaz? Kaedah dia kita kata nak kata sesat dok sampai tahap tu tapi tak kena cara. Tak kena tepat, Jadi nak mula semayang tak ada benda Tu takbir saja. Niatlah, niat. Adapun lafaz niat ni pandangan dalam mazhab Imam Syafi'i. Tapi Imam Syafi'i sendiri tak anjurkan suruh usolli ni. Usolli ni mai kediam. Tak boleh orang nisbah kepada Imam Syafi'i dalam bab usolli ni. Dia ulama bawah ni mari. Tak silap apa ni, seorang syekh di Mesir. Dia buat ayat skimas. Kita kena faham gini. Minggu lepas kita ada seorang sahabat muallaf kita tanya tentang lafaz niat. Apa? Sebab kita didik gitu. Niat ni tak perlu dilafaz sebenarnya. Tak perlu dilafaz satu hak. Dan niat ni dia tak ada ayat skema pun. Niat ni cetusan hati. Kita masalah kita utama orang-orang yang ngaji dalam mazhab Syafi'i ni, dia semibu bab niat ni memang semibu sangat-sangat. Dia keliru dalam bab niat. Sebab apa? Sebab dia ajar gitu. Bukan salah ke mazhab. Cara kefahaman kita. Niat adalah cetusan hati yang tak boleh kita reka. Dia mari sendiri. Nah. Kita nak semayang garik dia, benda sebenarnya niat kita. Apa niat? Hak mana yang Allah nilai? Hak usolli saat ni ke ataupun hak ada dalam hati perut kita? Hak yang Nabi kata innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Hak mana hak dinilai oleh Allah ni? Hak kita turun dari rumah tadi tu. Tak? Kita turun dari rumah tadi bukan start turun. Start kita ambil tuala nak mandi. Menda cetusan dia, menda bisikan yang membangkitkan kita sampai ambil ketuala sebelum setengah jam, 10 minit ke sejam sebelum azan garik ni, benda cetusan dia. Hak ni dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, ni ayat skema kita kata. Skema asal nak mudah. Tapi bila kita kata tumpu pada ayat skema tu sampai tahap jadi was-was tu nak kat takbir. Gua ni cara. Kita mari semayang, saya nak sebut kaedah niat ni, kita mari sejik ni, mari surat tengok tu imam dia depan kita pun mari bakar kat takbir ni, confirm dia ni memang niat ikut imam dah. Tu bercakap dalam hati dia panggil. Niat ni dia ada dalam hati. Dia ni walaupun dia kata usolli makmum dia, tapi dia tak ambuh ikut tu imam. Dia semai seorang tepi tu. Dia tetap ada ikut tu imam. Faham tak? Kita nak terang ni. Nak supaya kita nampak niat hak yang bernilai, yang bermutu di sisi Allah ni, hak ada dalam hati perut kita. Pencetus ni hak ada dalam hati perut kita. Yang itulah bernilai. Semayang zuhur, semayang asar ni bukan nama semayang. Bukan nama dia. Tapi waktu semayang. Garik. Waktu dia. Waktu matahari terbenam. Nama dia maghrib.
Adakah nama semayang? Bukan nama semayang. Apa tak? Kayak gitu semayang Isyak. Isyak waktu dia. Isyak ada dua waktu. Waktu Isyak, waktu atamah. Orang semayang tengah malam, orang hak paling afdal semayang tengah malam. Berjemaah lah. Jangan mari surat dah orang balik dah. Kita nak semayang tengah malam kan. Dah secara berjemaah waktu atamah. Pun dikira semayang Isyak lah tu. Tak. Tapi nama dia waktu tu adalah waktu atamah. Subuh ataupun fajri, itu waktu dia. Dalam bahasa Arab ni kalau kita ngaji 12 waktu ni, 12 jam kita ni ada nama dia masing-masing. 12 ni. Salah satunya adalah nama-nama yang kita nisbahkan kepada solat kita ni. Maka bila kita mari garik tadi, memang kita semayang garik ya. Mu sampai buih mulut sebut semayang subuh pun tak jadi semayang subuh. Tak? Tak jadi semayang subuh masa tu. Nampak tak? Ini kaedah niat. Kalau kita faham dia ni, adapun dalam mazhab hanya sebut kaifiat benda yang patut kita niat. Tak? Maknanya kita niat untuk semayang. Tak? Rakaat yang patut kita buat. Hak ni benda yang ada dalam minda kita dah. Sama macam kita bangun nak sahur puasa esok. Kita bangun tengah malam, bangun nyau tu. Tak? Sudah makan nyapak orang bang. Allah tepuk dari dia. Dah ingat niat. Niat ketuk apa lagi mudah makan sahur habis 3 pinggang dah. Ni benda tujuan mu bangun. Ke memang dia ni memang kebiasaan dia bangun pukul 3 pagi sama makan malam. Lah kita kata. Tak, dia bangun saat ni memang dia niat sahur untuk dia puasa esok. Yang dia maksud dia terlupa ayat skema dia nak baca. Dia tak ingat baca ayat skema tu. Niat ada dah dalam hati perut dia. Nampak tak? Tak. Biar jelas, biar jangan keliru dalam bab niat ni. Hak Allah nilai, itulah hak kita turun tadi, tu Allah nilai. Faham? Hak ayat skema ni sebenarnya untuk ajar pelajar, untuk ajar budak-budak. Itu asal dia. Orang pergi ngaji Mesir dulu, tak? Dia buat alik ke Malaysia benda ni, dia ajar dan dijadikan satu panduan beragama. Sampai tahap kita kena baca hak tu sama. Usalli tak? Ini. Okey. Sunat melakukan 3 kali atau bilangan yang ganjil ketika menghirup air atau istinja dengan batu. Ini sunnah Nabi. Tak? Diulang 3 kali dalam 2-3 perkara ni. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala man tawaddaa falyastanthir wa man istajmara falyutir. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata man tawaddaa falyastanthir. Barang siapa berwuduk, Nabi kata hendaklah dia memasukkan air dalam hidung dan mengeluarkannya. Mana membersih hidung kita. Tak, cuci hidung kita. Ini dalam mazhab letak benda ni sunat. Tapi Nabi arahkan kita supaya buat. Dia kebaikan untuk kita dan manfaat untuk kita. Tak? Manfaat untuk kita. Dan dia adalah cara beragama kita. Ini yang dimaksudkan dalam hadis at-tahur syatrul iman. Kesucian itu separuh daripada keimanan. Benda paling utama dalam bab bersuci ni berwuduk. Tak, mandi wajib. Ini bab kesucian. Dan agama menitik berat tentang kesucian kita, zahir kita dan juga batin kita. Batin kita nak bebaskan, nak sucikan diri daripada dosa, daripada maksiat. Tak, tu batin kita. Adapun zahir kita nak suci daripada najis, nak suci daripada segala kekotoran. Cara penyucian yang agama ajar dengan mandi dan dengan berwuduk. Kaifiat berwuduk, salah satu benda penting, basuh hidung kita. Dalam hadis yang lain Nabi kata, apa kena basuh hidung ni? Sebab Nabi kata syaitan tidur dalam lubang hidung kita ni. Guana cara dia tidur tak? Nya pasang katil ke nya pasang apa, wallahu alam, tapi kita beriman dengan apa yang Nabi sebut bahawa syaitan tidur dalam lubang hidung kita. Maka cara dia adalah dengan cara kita basuh hidung kita, istinsyak dan juga istinthar. Nama dia istinsyak, masuk air dalam hidung, istinthar, mengeluarkan air daripada hidung.
Wa man istajmara falyutir, dan barang siapa yang beristinja dengan menggunakan batu, maka hendaklah dia yutir, dia menggunakan istinja ini dengan cara ganjil, dengan ganjil. Minima dia 3 butir batu. Tak, 3 biji batu. Minima dia. Deh. Contoh kita ni kurang sikit orang Malaysia ni guna batu ni kan, sebab tempat kita banyak air. Kalau kita pergi tempat-tempat kurang air ni, biasalah guna batu ni, macam Yaman, macam orang Pakistan, India tu. Tak, memang dia biasanya rolik mengguna batu lebih daripada menggunakan air, sebab kurang air. Dan kita pun kadang-kadang kena ajar kok, biar jangan hanya belajar dalam kitab benda ni, tapi time buat, tak praktikal benda ni tak. Kena praktikal kok sekali-sekala. Time kita buat hari keluarga ke, time kita benda khusus ke, buat syarat, buat undang-undang masa khusus, masa program ni, masa mukhayyam ke, tak, kemah ke. Okey, sepanjang kita kemah 3 hari ni, nak buang air besar, nak buang air kecil, jangan guna air, tak, pakai batu. Kita bekalkan batu, tak, boleh cari selori batu anak batu tu kan. Sebab kalau tak buat gitu, tak akan buat kita, betul tak? Tak akan beramal benda ni, sedangkan benda ni agama kita, agama kita. Lalu Nabi kata, wa man istajmara falyutir, barang siapa yang nak beristinja dengan menggunakan batu selain pada air lah, selain pada air, maka kaedah dia mesti buat dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil pula minima dia 3 butir. 3 butir batu. 3 butir batu. Batu ke, kayu ke, tisu ke, itu termasuk belaka. Tak? Asalkan benda-benda yang bukan benda yang dimuliakan, dan juga bukan benda yang kotor. Benda dimuliakan, contoh benda bahan roti gardenia tu tak boleh. Haram hukum dia. Walaupun dia memang meresak lah, memang cuci lah, tapi haram sebab benda tu benda yang dimuliakan. Tak termasuk tulang belulang, tak boleh. Sebab itu makanan ikhwanuna minal jin, Nabi kata. Tak? Makanan jin. Dah member nak makan dah pak bau tai. Nata mana pula ni dak. Bang, tak boleh. Pakai tulang tak boleh. Batu, kayu, tisu, amda lagi. Daun kayu. Bang, tak boleh juga kita guna benda yang najis. Contoh tahi kering, tak boleh. Pernah sekali Nabi SAW ketika Nabi qada hajat, lalu Nabi minta tolong sahabat cari batu untuk dia istinja. Lalu sahabat cari, jumpalah batu sutir, jumpa tahi kering 2 butir, tahi himar hak kering 2 butir. Lalu dia bagi ke Nabi, Nabi pun ambil batu, Nabi buang tahi ini. Nabi kata ini najis. Benda najis tak boleh menyucikan najis. Tak, dia kau bertambah najis. Maka cara dia, kita cari benda-benda yang sesuai. Dalam mazhab ada pandangan kata boleh guna sebutir batu sahaja yang besar dengan menggunakan 3 penjuru. Ini pandangan dalam mazhab. Tapi yang lebih kuat kita kata guna 3 biji batu. Sebab Nabi SAW guna 3 biji batu. Minima dia. Minima dia 3 biji batu. Andai kata guna 3 butir batu, tak berasa tak tu lagi, tak cuci lagi, boleh tambah lagi, buat ganjil juga. Guna 5 butir. Tak cuci lagi, bahan 7 butir. Tak? Pas cerah situlah weh. Tak? Dia jangan ingat cuci pakai istinja ni, istinja guna batu ni sama macam air. Tak. Dia sekadar lepas sahaja. Sekadar lepas, kalau buang air kecil ke, buang air besar, biar qadar tak ada najis tu sahaja. Mungkin ada bau, mungkin ada. Tak? Tapi itu sudah memadai. Sebab itu termasuk dalam rukhsah kita tak? Rukhsah. Nampak? Dalam kitab fiqh kita disebut syarat-syarat guna istinja guna batu. Salah satunya syarat dia kata tak boleh najis tu mengalir ke lain. Hak lagu tu berok cair, lepas tu neleh kena kawasan lain tak. Neleh sampai lutut. Tak boleh heret batu dari lutut itu sampai kata dah. Tak boleh dah. Kalau lagu tu mesti wajib guna air.
wajib guna air dah. Ataupun kita dah basah dah. Tak, tempat najis kita tu dah terkena air. Dalam mazhab kata tak boleh dah istinja guna batu. Masa tu mesti menggunakan air. Adalah 2-3 perkara yang sebut, salah satu tu tak dia neleh contoh. Tak, kereta kecil habis. Tak. Faham mana nak ayat-ayat kan takut. Dia pula dah habislah, ngecik habis dah. Tu kena guna air dah. Kembur tu member kecil cabar 3 tu contoh tak. Tak. Maka kena menggunakan air. Dalam sekecil-kecil kitab fiqh mazhab Syafi'i ini dia panggil kitab Safinatun Najah. Dalam tu disebut beberapa syarat, tak silap kita ada 5-6 syarat untuk menggunakan batu. Untuk menggunakan selain daripada air. Dalam mazhab letak paling afdal istinja ni menggunakan dua keadaan. Guna batu dulu, lepas tu diikuti dengan air. Hak ni paling afdal. Hak ni paling afdal. Saya minta maaf lah, kaedah saya ngaji mazhab Syafi'i. Sebab ada orang dia kata kita ni ngaji tak ikut mazhab lah apa. Saya ngaji mazhab Syafi'i. Saya sempat boleh sanad kitab Matan Abi Syuja'. 2 kali saya khatam baca di Yamang ni, kitab ni. Safinatun Najah pun saya ngaji. Lepas tu Kifayatul Akhyar pun kita ngaji. Mana kita ngaji, kita memang cari ulama-ulama mazhab Syafi'i masa duduk di bumi Yamang. Sebab ada orang kata kita ni ngaji tak ikut mazhab. Tak, kita ngaji ikut mazhab. Cuma kaedah kita ngaji, dan bukan kita seorang lah, memang kaedah pada hari ni dunia pendidikan Islam hari ni ngaji, kita tidak terikat dengan satu mazhab. Kita tak terikat dengan satu mazhab. Dan realiti pun gitu. Realiti hak tuan-tuan sekarang ni pun, tuan-tuan tak terikat dengan satu mazhab pun. Pelawak je sebut kata saya mazhab Syafi'i. Pelawak apa kita tu? Sebab ada poin-poin tertentu, ada bab-bab tertentu kita tak ikut pun mazhab. Dan begitulah sistem pendidikan hari ni pun. Sebab dunia hari ni, dunia dah, ulama-ulama kita dah mahir. Masa kita ngaji di Yaman, ada ulama kita yang mahir 4 mazhab, dia mahir belaka. Jadi guna kaedah dia? Kaedah dia kita ngaji, hatta orang mazhab lain pun, orang bukan mazhab Syafi'i pun dia akan cedok, dia ambil pandangan-pandangan yang kuat dalam mazhab Syafi'i. Contoh kita ambil Imam An-Nawawi. Imam Nawawi ni kita kenal, dia ni ulama mazhab Syafi'i. Memang ulama, antara ulama mazhab Syafi'i yang menonjol, Imam Nawawi. Adakah mazhab orang-orang dalam mazhab Syafi'i saja pakai pandangan Imam Nawawi? Tak. Orang mazhab lain pun pakai dia. Sebab dia punya hujah kuat. Mantap hujah dia. Maka kita pun lagu tu. Jadi kalau saya ngajar, saya sebut, saya utamakan mazhab Syafi'i, tapi ada poin-poin saya dahulukan pandangan mazhab lain. Sebab dia, sebab pandangan mazhab lain kuat juga, lebih kuat daripada ni. Ada orang kata kalau gitu mau pandang pada Imam Syafi'i. Lah, bukan kita lawan Imam Syafi'i. Kita jangan ingat hanya Imam Syafi'i saja tu ulama besar. Dah ada orang lain lagi. Tok guru dia nak letak mana Imam Malik? Tak. Ada kadang-kadang pandangan Imam Malik lebih kuat daripada pandangan ni. Tapi cara dia dengan ngaji lah. Bukan kita main cedok-cedok, nak cedok tu sikit je. Tak. Bukan gitu. Contoh macam kita ngaji fiqh hadis ni. Kita baca hadis. Hadis ni semua mazhab jumpa. Dan semua mazhab syarah. Maka kita tengok mana syarah yang terbaik. Itulah yang kita guna pakai. Jadi awal-awal kita buka kitab, kita sebut dah. Boleh jadi apa-apa yang kita bincang ni tak belaga dengan benda yang kita beramal. Boleh jadi. Bila temu lagu ni kita tengok hak mana lebih kuat. Sekiranya amalan yang kita pegang ni, yang kita pakai ni sesuai, ada nas dia, ada hujah dia, maka kita kekalkan dengan benda kita pakai. Tapi sekiranya bertentangan, hak ni hadis Nabi, hak ni kefahaman ulama-ulama, walaupun mungkin bukan dari mazhab kita, hak kita pakai ni tak ada hujah, tak ada dalil pun, maka selayaknya kita tinggal. Ni kaedah orang ngaji. Kalau sekadar kita ngaji, tapi duduk takut yang lama juga. Ngaji kita hadis dah, ngaji sunnah dah. Tiba-tiba beramal hak super tulis juga. Hak tu juga amal. Siapa pakai habis amal?
Apa tujuan kita ngaji? Tak? Apa tujuan kita ngaji? Kita ngaji ni kita nak, antaranya kita nak memperbaiki ibadah kita. Setiap kali selepas mayang, antara sunnahnya, antara zikir yang patut kita baca, Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantu aku untuk a'inni ala zikrika, bantu aku untuk ingat kamu ya Allah. Bantu aku untuk bersyukur kepadamu ya Allah, dan bantu aku untuk memperbaiki ibadah aku. Hak ni poin kita nak. Cara memperbaiki ibadah adalah dengan cara ngaji, belajar. Lepas belajar kita baiki. Tak. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Ayat tu simple tapi nak buat payah sikit. Tak. Biasakan yang betul, betulkan yang biasa. Hak biasa kita buat ni tak berapa kena dengan sunnah Nabi, tinggalkan. Tak, buat hak yang menepati sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah banyak kita ambil zikir lepas mayang. Zikir lepas mayang ni ada tak zikir yang Nabi baca? Ada tak? Ada. Ada zikir yang memang Nabi baca dari mulut Nabi sendiri. Ada benda yang kita baca kadang-kadang hak Nabi tak baca. Maka masa ni yang terbaik sepatutnya kalau kita ngaji kayak siapa bab tu. Kita cuba upaya kita ubah sikit. Ambil hak Nabi baca. Faham? Sebab confirm kita akan faham, kita akan pegang bahawa hak Nabi baca lebih baik, lebih afdal, lebih syamil daripada benda hak kita baca. Jangan kita main, hak Nabi baca tu betul dah, hak kita baca pun molek juga. Kalau kita pegang buah tu agak-agak kita akan buat ada hak Nabi baca. Tak akan buat, sampai ke mati kita tak akan buat. Confirm. Kita akan kekal dengan bacaan kita. Bukan kita kata salah bacaan kita, tapi bacaan hak Nabi buat lebih baik, lebih afdal, lebih menepati agama ni. Tak? Nak banding dengan bacaan-bacaan yang disusun oleh orang lain. Tak nafi orang hak susun tu ulama juga. Faham? Tetapi Nabi dah tinggalkan kepada kita bagaimana zikir-zikir yang patut dibaca selepas solat. Benda simple je. Tak? Benda simple sahaja. An Abi Hurairah, hadis kedua dalam bab ni, radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, "Idza staiqadha ahadukum min manamihi fatawaddaa falyastanthira thalathan fa inna syaitan yabitu ala khayshumihi." Ini hadis yang Nabi sebut tentang syaitan tidur di dalam rongga hidung kita. Tak? Abu Hurairah radhiyallahu anhu sebut, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila bangun daripada tidur seseorang kamu, fatawadda, maka hendaklah dia berwuduk. Benda pertama yang kita buat ketika bangun tidur ni, berwuduk. Nabi suruh. Tak? Falyastanthir, maka hendaklah dia masuk air dalam hidung dia salasan, 3 kali. Masuk dan keluarkan air daripada hidung dia 3 kali. Apa alasan? Alasannya Nabi kata, fa inna syaitan yabitu ala khayshumihi. Sesungguhnya syaitan tidur ataupun bermalam di dalam lubang rongga hidung dia. Syaitan tidur bermalam di dalam lubang hidung kita. Oleh kerana itu kita kena basuh hidung kita. Tak? Dalam hadis yang lain Nabi kata bila kita bangun tidur ni, masa awal, di awal malam kita bangun, di akhir malam kita bangun nak bangun tidur ni, syaitan dia akan mari berkah kita. Dia berkah 3 ikatan. Ni hadis sahih. Dia berkah 3 ikatan. 1 ikatan mana di kepala ke, di tengah ke, di kaki ke, tapi dia berkah 3 ikatan. Andai orang tu bila dia bangun, dia bangun dan dia berzikir, dia baca doa bangun tidur dia, maka terlepas 1 ikatan. Terlepas 1 ikatan. Kalau dia bangun dan dia berwuduk, terlepas 2 ikatan dia. Kalau dia berzikir dan berwuduk serta dia solat, maka terlepaslah segala ikatan tadi. Ini benda kita kata benda ghaibiyat, benda ghaib yang kita tak nampak, tapi benda itulah yang berlaku kepada kita. Andai kata kita kejut, lepas tu kita tidur balik, memang confirm kita diberkah. Bukan setakat diberkah, nyikat ke setan,
Malah dalam hadis yang lain kata syaitan kecing terus atas muka. Nampak tak? Syaitan kecing terus di lubang telinga kita sehingga kita tak dengar lagi orang azan subuh. Ini berlaku pada siapa-siapa pun yang pernah pernah dia erek sikit. Tok guru kita kata syaitan hok mari berdekat nak subuh ni, nama dia syaitan qalil nama dia. Bukan nama betul dia ni, nyereka dia. Qalil nama dia. Buat apa? Sebab dia mari bisik kita tidur sikit lagi. Qalil ni bahasa Arab. Qalil. Tak apa, dah lagi sikit lagi. Lalah pukul 10 kejut. Ini syaitan qalil dia panggil. Dia bisik telinga kita. Kita tak sedar, kita tak nampak. Tapi itulah yang berlaku hari-hari deh. Orang kata nak cari orang lelaki hebat gagah perkasa ni lagu mana? Hak jenis minum tukar ali bagi-bagi dah. Bang, hak boleh bangun sembahyang subuh di masjid surah. Tu memang lelaki sejati tu panggil. Main bangun saat pagi pun dak cetong dah. Nak bini ramai lagu mana lagu tu? Maknanya itu lelaki sejati. Maka bersyukurlah kita kalau kita mampu untuk bangun beribadah, bersujud di rumah-rumah Allah. Usahakanlah mana-mana di kalangan kita ni yang tak mampu lagi, usahakan jadikan benda tu rutin harian kita. Macam rutin harian kita pergi kerja, kita bangun pagi tiap hari tak miss pukul 8 pagi tu tepat panskap. Kenapa sembahyang subuh kita tak boleh buat gitu? Sedangkan tu aktiviti wajib harian kita. Tu majikan bor gaji 1,000 sehari, 3,000 dia bayar kita. Allah banyak mana dah bagi rezeki kita Tiba-tiba kita buat relax je. Tak patut Dah ambil sebab lagi. Sunat melebihkan sedikit. Okey, kita ambil sebab lagi, ada 2 hadis je. Mudah-mudah yang ni tak. Bab wajib membasuh kedua-dua kaki dengan sempurna. An Abdullah bin Amrin qala takhallafa 'anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha fa adrakna wa qad azhaqatna as-salah wa nahnu natawadda faja'alna namsahu ala arjulina fanada bi'a'la sautih wailun lil aqabi minan nar marratain aw thalathan. Abdullah bin Amrin kata, kami takhallaf, kami telah tertinggal jauh dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mana Nabi tertinggal belakanglah, fi safrah, dalam satu perjalanan, fa adrakna, lalu Nabi pun dapat jumpa dengan kami. Wa qad arhaqatna salah, maka masa ni hampir nak masuk solat dah. Lalu kami bergegas berwuduk. Wa nahnu natawadda, kemudian kami pun cepat-cepat berwuduk. Bila gaduh ambil sembahyang ni, faja'alna namsahu ala arjulina, kami pun basuh lebih kurang, sapu lebih kurang je kaki kami, dalam keadaan Nabi tengok. Ini prinsip kita pun kena jadi gitu. Setiap kesalahan agama yang berlaku depan mata kita, jangan tengok saja, jangan awak relax, jangan awak lembu kenyang. Mesti kita tegur semampu yang kita boleh tegur. Nabi SAW bila tengok sahabat ambil semayang, buat basuh lebih kurang je kaki, cah basuh lagu tu. Terus Nabi tegur. Benda Nabi tegur, fanada bi'a'la sautih, Nabi laung dengan suara dia yang tinggi, wailun lil aqab, Nabi kata celakalah tumit-tumit kaki, minan nar, dalam nerakalah tuang tumit ni. Gua ngeramuk kalau kita tegur lagu tu. Tengah-tengah orang ambil sembahyang, wailun lil aqab, celakalah tumitmu. Bahasa pak member ayatnya kena tegur. Benda-benda yang kesilapan dalam beragama ni mesti kita tegur. Walaupun mungkin kita ambil risiko sikit. Contoh benda-benda berat. Benda-benda yang kait dengan akidah. Benda bukan setakat benda kait dengan akidah, benda kait dengan wuduk. Contoh kita tengok orang berwuduk tak betul, mesti kita tegur dia. Tak boleh kita lock gitu saja. Tak boleh kita lock gitu saja. Nabi tegur, Nabi kata wailun lil aqab, celakalah bagi tumit-tumit sani. Buku lali sani, minan nar. Di dalam nerakalah tempatnya. Di dalam nerakalah tempatnya. Marratain, 2 kali ataupun 3 kali Nabi sebut. Ini menunjukkan masa kita berwuduk ni,
mesti kita basuh dengan sempurna. Sempurna lagu mana? Tak perlu banyak air. Sempurna ni rata. Rata seluruh anggota wuduk kita. Tak. Kena rata seluruhnya. Terutamanya ketika basuh kaki. Hadis yang kedua, hadis takhir malam ni, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu kana yamurru wan nasu yatawadda'un minal mitharah. Faqala asbighul wudu fa inna Abul Qasim sallallahu alaihi wasallam qala wailun lil aqabi minan nar. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ni Abu Hurairah bukan ucapan Nabi. Abu Hurairah kana yamurru wan nasu yatawadda, dia lalu dalam keadaan para tabi'in tengah ambil semayang belaka. Tengah ambil semayang. Di tempat berwuduk lah. Faqala asbighul wudu, lalu Abu Hurairah pun laung ajar mereka ni asbighul wudu, berwuduklah dengan sempurna. Asbighu ni maknanya sampaikan anggota wuduk. Basuh, kalau basuh muka ni rata habis seluruh muka. Kalau basuh tangan ni habis apa lebih pada siku sikit. Itu asbighul wudu. Sampaikan wuduk kamu, Abu Hurairah kata. Fa inna Abul Qasim, kerana Abul Qasim iaitu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pernah menyebut wailun lil aqabi minan nar. Nabi pernah mencela orang yang berwuduk tidak sempurna ni. Nabi kata celakalah tumit-tumit kaki yang tak rata ketika ambil semayang. Tumit-tumit kaki yang tidak rata ketika ambil semayang, maka nerakalah tempat dia. Sebab apa sapakih ni jadi neraka? Sebab apa? Sebab bila wuduk kita tak sempurna, tidak sah, maka solat kita tidak sah. Tak? Maka solat kita tidak sah. Oleh kerana itu perhatikan ketika kita berwuduk. Wallahu alam, jika ada soalan dia sila berkait dengan wuduk kita insya-Allah. Ya. Ikut pandangan fiqhnya, basuh ni dia mesti berserta dengan gonyah. Itu baru kita panggil basuh. Tak? Kalau sekadar kita lalu air, itu kita panggil jiruh air. Maka yang lebih kuat, yang lebih tepat, dia panggil lalu air berserta dalk, dia panggil berserta gonyah. Sebab kita dah tahulah dalam kitab kita ada ke tak hadis tentang sunatnya dalk. Di celah-celah jari ni memang kita kena tak? Dia panggil sela jari kita tak? Jari kaki baik, jari tangan baik. Maka tempat lain pun lagu tu. Mesti kita barulah rata air. Kalau sekadar kita buka paip, kita lalu lagu tu, mungkin kalau kulit kita kering, dia takkan rata. Dia takkan rata. Tak? Jadi, hak yang utama dalam kita berwuduk ni, meratakan air pada anggota-anggota wuduk. Jadi, kita usahakan benda tu. Wallahualam. Ada benda lain? Okey. Niat sebulan tadi tak? Isu niat sebulan. Pertama soalan kita, niat sebulan ni mari dari mazhab mana? Itu soalan pertama. Ada, memang ada ajaran suruh niat sebulan. Mazhab mana? Mazhab Syafi'i? La. Bukan mazhab Imam Syafi'i. Tak, kita cedok daripada mazhab lain. Sebab tu kata kita ni lama dah tak ikut mazhab Imam Syafi'i ni. Tak, koya je ikut mazhab Imam Syafi'i. Tak? Pertama. Isu pandangan puasa niat sebulan ni ada mazhab atas dasar dia panggil benda ni berjaga-jaga. Hazar dia panggil, berhati-hati. Takut-takut dah ingat, terlepas. Ini pandangan. Setakat kita ngaji, kita memang ada pandangan. Dan ada di kalangan ulama-ulama mazhab, kita terima pandangan ni. Mana niat sebulan. Malam pertama tu kita niat sebulan terus. Satu. Kita setakat kita ngaji, tak? Kita lebih cenderung pada pandangan kata niat Ramadan ni, niat puasa ni, niat hari-hari. Sebab puasa Ramadan ni dia mustaqillah dia panggil. Hari ni, esok.
Adakah bila kita batal sehari, dikira batal terus bulan? Tak, batal hari tu lah. Menunjukkan niat dia mesti dibuat untuk setiap hari. Nabi sebut dalam hadis bab puasa ni, barang siapa yang tidak niat di malam hari untuk dia puasa esokkan, fala siyamalah, Nabi kata. Maka tak ada puasa bagi dia. Mana tak sah puasa dia. Nampak tak? Dia tidak sah puasa. Kerana dia tak niat. Puasa wajib, ulama termasuk mazhab kita kata wajib diniat pada malam hari. Tak, untuk setiap malam tu lah. Tak perlu skema. Tak perlu skema. Asalkan kita niat, benar niat kita kerana siapa? Kerana Allah. Tak. Niat kerana Allah dan puasa kita puasa. Puasa Ramadan tahun ni ya. Takkan kita nak niat puasa Ramadan tahun depan. Niat awal sikit. Mana ada. Nampak tak? Ini dalam bab niat. Kalau kita faham dia tu, kita tak akan ada masalah dengan niat pun. Nampak? Maka bab puasa ni, tiap kali kita bangun sahur tu, itu menandakan niat untuk kita puasa esok. Itu menandakan niat untuk kita puasa esok. Nampak tak? Jadi kalau faham gitu, selesai masalah kita. Dah. Orang dalam bulan puasa ni memang dia niat benar dia tak berpuasa esok. Betul tak? Dia kata, contohlah orang kerja berat, kerja rumah batu, dia pergi buat rumah batu, dia buat berkain dah. Itu menunjukkan memang niat dia tak berpuasa itu. Nampak tak? Faham? Jadi kalau kita jenis memang bangun pagi, bangun sebelum subuh ni kita bangun sampai kita masuk, sampai kita makan, sampai apa, itulah menandakan niat untuk kita puasa esok. Selesai. Tinggal lagi niat ni diterima ke ditolak. Bab apa diterima? Kalau kerana Allah sungguh ikhlas, sungguh Allah terima. Tak ikhlas ditolak. Pas ni bab sugi. Ini dia kata kalau di taman tu pakai kayu gigi, tapi untuk ayam pun boleh pakai brus gigi ataupun ada orang tanya pasal guna tangan untuk bersugi. Dah soalannya? Boleh tak guna tangan? Ke guna? Bersugi kait dengan wuduk. Sugi ni memang sunnah. Tak? Nabi kata, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwa likulli wuduk. Ada riwayat gitu. Ada riwayat kata likulli salah. Nabi kata, kalaulah tidak menyusahkan umat aku akan mewajibkan dia bersugi setiap kali dia ambil semayang, ataupun dalam riwayat yang lain kata setiap kali kita semayang. Dituntut sangat-sangat. Ini sunat yang mustahabbah dia panggil. Tak, sunat yang dituntut sangat-sangat kita buat, iaitu bersugi ketika berwuduk ataupun bersugi ketika nak solat. Ikut sunnah Nabi ni, Nabi dalam setiap keadaan Nabi bersugi. Mana tempat Nabi bersugi? Bangun tidur Nabi sugi. Tak. Nak masuk rumah Nabi sugi. Nak masuk rumah temu bini dia sugi. Tak. Nak berkhutbah, nak start cakap, Nabi sugi. Nak semayang, Nabi sugi. Nak ambil semayang, Nabi bersugi. Dan ikut riwayat Aisyah kata, Nabi ni bersugi setiap masa. Tak kira Ramadan ke, tak Ramadan ke, Nabi sentiasa bersugi. Jadi, kalau ikut dalam mazhab kita, bulan puasa boleh tak sugi? Makruh. Bila start makruh? Lepas zawal. Lepas matahari tak condong. Mana dekat nak masuk waktu zuhur lah. Selepas pada tu sampai ke buka, waktu tu makruh dalam mazhab bersugi. Tapi pandangan ni kita kata pandangan ni lemah sikit nak dibandingkan dengan pandangan kata sunat bersugi. Nampak tak? Sebab Nabi tak pernah tinggal sugi. Dah berapa Imam Syafi'i kata makruh? Imam Syafi'i dia faham hadis juga. Dia wari hadis Nabi kata la khulufu fami saim atyabu indallah min rihil misk. Nabi kata
Nabi kata bau mulut orang yang berpuasa ini tak lebih wangi di sisi Allah daripada bau kasturi. Maknanya kelebihan orang berpuasa ni, antara kelebihan dia bau mulut dia. Tak? Bau mulut yang ada bau lain sikit tak bila kita puasa ni. Tapi roliknya ni kita tak bau mana dah. Bak parok nak romo nyawa dia. Bahan gula ayam, gula kambing apa. Pas kebuka sedawa bau gula lagi. Banyak yang makan. Roliknya orang puasa ni, kalau perut dia kosong sungguh, dia akan ada satu bau. Tak? Nabi kata bau mulut orang yang berpuasa ni lebih baik di sisi Allah daripada bau kasturi. Lebih mulia di sisi Allah. Oleh kerana itu Imam Syafi'i bila baca hadis ni, dia kata kalau kita sugi selepas pada waktu zawal ni menghilangkan bau mulut ni, maka kita telah menghilangkan bau mulut yang Allah suka. Nampak tak? Imam Syafi'i dia faham gitu hadis ni. Lalu Imam Syafi'i pun punya pandangan makruh kita menghilangkan bau mulut yang Allah suka ni. Ini pandangan Imam Syafi'i. Tapi pandangan ni ditentang oleh orang lain. Antara orang yang tak setuju dengan pandangan ni ialah Imam An-Nawawi. Imam Nawawi mari balik, Imam Nawawi ni imam mazhab kau ni. Nampak tak? Tapi dia kata sebenarnya bau mulut ni bukan mari daripada mulut. Imam Nawawi punya kajian dia. Dia kata bau mulut kita ni ketika puasa bukan mari daripada mulut, tapi mari daripada mana? Mari daripada perut yang kosong. Jadi musugilah guana pun kalau perut mu kosong, dia tetap akan mengeluarkan satu bau. Maka tak akan hilang. Sebab nak matching dengan hadis bahawa Aisyah kata Nabi ni sugi sama. Bulan puasa ke, tak puasa ke? Tak. Sebelum zawal ke, selepas zawal Nabi tetap bersugi. Nabi tetap bersugi. Maka kita kata lebih kuatnya dalam bab sunnah bersugi ni, dalam bulan puasa kita boleh bersugi sepanjang hari Ramadan. Adapun bak sugi nak pakai kayu sugi ke, nak pakai buruh gigi ke, hak paling afdal jari tak masuk. Jari tak boleh sebab dia sugi ni dia dengan alat. Bawa dengan jari ni tak jadi benda tak. Dia dengan alat. Sama ada kayu sugi, hak paling afdal kayu sugi lah. Tak. Ataupun dengan buruh gigi. Benda tujuan kita ni sugi ni untuk menghilangkan, nak bersih mulut kita, untuk bersih mulut kita. Tak. Ini sunnah dia. Jadi memang benda tu terbaik lah. Tak? Nabi SAW tak pernah tinggal dalam bab bersugi ni. Tak? Siapalah dekat dia nak wafat, dekat Nabi nak mati ni, Nabi tetap bersugi. Tengah-tengah dia nazak, ada adik siapa ni, Aisyah mari jengok. Nabi tengok ada kayu sugi di baju dia, di poket dia ke benda tak. Lalu Nabi tengok colong, Aisyah pun tanya, mu nak sugi ke? Tak? Lalu Aisyah minta kayu sugi tu dengan adik dia, dan dia patahkan, kemudian dia gonyeh kita panggil tak, dengan mulut dia, lalu nak lembutkan rang sebab kayu sugi ni dia keras tak, bila kita gigit dia akan jadi lembut. Lalu Aisyah pun sugi mulut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selepas pada itu Nabi wafat. Selepas pada itu Nabi wafat. Jadi amalkanlah tak sugi ni. Cuma kat kita ni nak cari kayu sugi hak sedapnya payahlah. Kayu sugi hak kerah dah kita ni, kering terus dah. Kalau kita pergi Mekah, alhamdulillah, nak turun hotel tu ada selalu budak-budak jual kayu sugi. Amalkanlah, beli tak pakai. Dia ada learning hak dia vacuum tu. Hak vacuum tu pun, tapi kita beli banyak-banyak pun lama-lama dia kulak kok, lama sangat. Dia benda tu maknanya itu yang terbaik, beli hak yang segar deh. Habis tak kita tak? Subhanallah. Segi. Ya. Gini, isu niat dalam semayang ni, pandangan dalam mazhab dia khilaf dalam bab niat ni rukun ke syarat. Ulama-ulama dia bincang niat dia adakah rukun ataupun syarat. Dua-dua ni wajib, syarat pun wajib, rukun pun wajib. Cuma benda beza antara rukun dengan syarat. Apa beza dia?
Dalam mazhab letak rukun ni benda yang mesti ada dalam ibadah tu. Dalam mazhab letak rukun mesti benda yang ada dalam ibadah. Ada pun syarat benda yang di luar ibadah. Dia wajib juga tapi duduk di luar ibadah. Contoh syarat sah semayang benda kita ngaji. Wuduk. Tak. Wuduk bila kita wuduk? Masa akad takbir? Tak, sebelum tu. Ini wajib ambil tapi dia syarat. Faham? Ada pun benda-benda rukun ni dia mesti duduk dalam. Siapa kata ni? Ini kaedah yang ada dalam mazhab. Kaedah yang dalam mazhab letak rukun mesti duduk dalam ibadah. Contoh rukun solat, dia mesti duduk dalam solat. Salah satu benda yang disebut sebagai rukun adalah niat. Maka kat mana nak niat? Dalam mazhab letak nak niat mesti dalam takbir. Bapa dalam takbir? Bapa dak selepas doa iftitah ke ataupun sebelum doa iftitah ke, lepas baca tahiyat? Dak lihat sebab tu mula solat. Faham? Oleh kerana tu dalam mazhab letak nak takbir ni nak niat ni mesti dalam takbir sana ni. Allah dalam tu. Baru dikira rukun. Kalau dalam bab ambil semayang, kat mana kita kena niat? Masa basuh tapak tangan ke masa basuh muka? Masa basuh muka. Sebab hak wajibnya hak dikira ambil semayang ni basuh muka. Masa tu baru boleh niat. Ini mazhab. Ini kaedah kita kata. Tak. Dan kaedah ni kita boleh pakai, tak ada masalah. Tetapi kadang-kadang kaedah ni dia simbung sikit. Bila mari puasa. Puasa rukun puasa ada berapa? Lama dak bincang dak ngaji bab puasa ni. Rukun puasa ada 2. Benda rukun puasa niat, imsak. Niat, imsak. Pertama niat, kedua imsak. Imsak ni menahan diri dari segala benda yang membatalkan puasa lah. Tak. Ni rukun. Dalam mazhab letak kaedah, rukun mesti ada dalam. Tak, dalam puasa. Bila kita start puasa? Bila kita start puasa? Terbit fajar. Azan subuh lah kita kira, terbit fajar. Terbit fajar, start puasa. Dah kita niat masa mana? Dah, macam mana jadi rukun gitu? Boleh tak kita niat masa orang bang tu, Allah saja aku puasa esok. Sah puasa kita? Sah tak? Tidak sah. Ni kita kata ini kaedah yang diletak. Boleh tak kita nak canggah kaedah ni? Boleh. Contoh orang tu dia tak cakap niat 14 kali agak takbir tu, tak masuk niat. Maka mazhab kata guna, dia boleh niat awal sikit. Betul tak? Dia boleh niat awal sikit. Faham? Jadi kita kata dalam bab niat ni, ini pandangan-pandangan. Jangan pandangan siapa kita canggah apa ni sunnah, ini tak boleh. Contoh macam saat ni, orang dia siapa akad takbir 3 kali takbiratul ihram. Ni canggah syariat ke tak? Canggah tak? Canggah. Sebab Nabi SAW tak pernah sekali habuk Nabi akad takbiratul ihram lebih daripada sekali. Tak pernah Nabi buat. Jadi kalau mana-mana orang yang semayang sampai 3 kali dia akad takbir, kita tanya mu ikut syariat siapa ni? Betul dah. Waswah tu mina syaitan, Nabi kata. Waswah ni daripada syaitan. Mu nak beramal, mu nak ibadah. Tak. Ibadah besar pula. Tiba-tiba mu buat. Tak serupa dengan yang Nabi buat. Nabi SAW mari-mari Nabi angkat takbir. Allahu Akbar. Tiba-tiba kita tak cakap masuk. Hak pelik pula bila terimam rokok, masuk molek-molek ada. Nampak tak? Ni mainang. Kita kata mainang. Nampak tak? Jadi dalam bab ni kita kata, pandangan dalam mazhab letak, walaupun kita niat dah di rumah tadi, bila kita mari semayang ni, kita tajdid niat dia panggil. Hak niat di rumah tadi sah dah. Tapi mari sini tajdid baru balik. Sebab apa? Takut tengah jalan ni mari niat benda lain pula. Niat di rumah Syamil dah tadi, mandi ambil semayang dia, dah nak mari surah, pas tengah jalan main bajak. Jom karaoke malam ni. Dah. Mari niat karaoke pula. Maka mazhab kata, siapa di atas tika atas sos semayang ni, kita baru niat balik. Ini sahaja. Tak.
Ada pun niat hak di rumah tadi sah kita kata. Pandangan ni disebut dalam mazhab sendiri pun ada, tak dibincang bab tajdid, dan dalam mazhab Hanafi kata memang sah dah kira niat di rumah tadi. Ya kita pun pakai kaedah tu lah. Tak? Jangan kita terikat dengan ayat skema. Nak niat masa takbiratul ihram nanti silalah untuk sesuai dengan mazhab kita. Tak ada masalah. Saya pun niat, bukan saya kata bila saya bincang ni kita pakai naik tak niat dah, niat cuma kita tinggal dah bab skema ni, usalli kita tak buat dah. Tak? Sebab dia mengganggu niat kita. Cukup mengganggu niat kita. Kalau dia boleh membantu niat, silakan tuan-tuan buat. Tak? Kita tambah. Kita nak jaga benda hak yang sebagai kaedah ni, siapa kita canggah syariat, ini tak kena. Tak, ini tidak menepati ajaran. Kita kata. Baik eh? Boleh? Panjang Ha. Lah. Bismillah. Cukup dah. Aku nak semayang ni kerana-Mu ya Allah. Faham? Sah dah pergi semayang. Sah dah. Allah tak perlu dah. Orang yang duduk depan ni confirm dia memang niat jadi tak imam dah. Bila orang tolak kita naik depan ni dah mu niat dia saat ni duduk depan. Dok saya niat makmum je. Lah. Mana dok? Sebab baik clear Jangan dok faham ke benda bincang sebab benda ni kita cakap ni mungkin beza sikit ada dengan orang lain cakap bab ni dak. Sebab kita nak biar kita clear bab niat. Macam yang kita buat ni kebiasaan ni. Ya. Kita belajar betul dah. Dalam kitab betul dah aja. Tu ayat skema kita kata. Bila kita nak praktik hak betul kita, real kita lagu mana? Kerana siapa mu mayang ni? Kerana siapa mu puasa tadi? Hak tu yang dinilai. Hak tu innamal a'malu binniyat. Tak? Baik tak apa. Lepas ni kita panjang lagi, tak ada masalah. Ngaji ni bukan sehari pandas lalu. Wallahualam sekadar tu. Cuma jangan kita tak faham, lepas tu kita pergi sembang lah. Hak ni kita tak sedar hati tak. Dia kata Ustaz Said kata dah niat dah. Mampu kita tak. Sebab orang siapa dah orang riput jabat agama negeri kata kita ni bawa ajaran pelik-pelik, ajaran sesat benda. Bila jabat negeri mari tak ada apa-apa pun. Dia tahmah. Dia kata kita larang orang baca kunut, kita larang orang larang orang pakai serban. Pening pada kita. Bila masa kita kata larang orang pakai serban tak? Jadi jangan ada benda muskil dengan kita, mari bincang kita. Yang muskil kita tanya orang lain. Betul tak ustaz ni kata gini? Lah, tanya kita dulu. Lepas sahih dengan kita baru bincang orang lain. Tak puas hati kita cari orang lain lagi. Tambah gitu. Ini satu sikap yang tidak betul. Tidak amanah dalam kita belajar tak? Wallahu alam sekadar tu. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.